perkenankan Yang Berbahagia Dato' Insinyur Syuhaimi bin Hassan, Ketua Pengarah Lembaga Lebuh Raya Malaysia, Yang Berbahagia Dato' Insinyur Ahmad Reza bin Ghulam Rasul, Timbalan Ketua Pengarah Kerja Raya Malaysia Sektor Infra, Yang Berbahagia Dato' Badrul Hisham bin Muhammad, Timbalan Ketua Setiausaha Sektor Dasar dan Pembangunan Kementerian Kerja Raya Malaysia. Dan seterusnya, Yang Berbahagia Datuk Seri, Datuk-Datuk, Tuan-Tuan dan Puan yang dihormati sekalian. Tetamu yang dihormati sekalian, pertemuan kita pada petang ini adalah dalam norma baharu. Sesungguhnya kita masih lagi diduga dengan musibah pandemik COVID-19. Namun begitu, kita perlulah mematuhi SOP yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan. Kita hendaklah mengamalkan 3S, tidak berada di tempat yang sempit, sesak dan tidak bersembang dalam jarak yang kurang 1 meter. Kita juga perlu sentiasa memakai pelitup mulut dan selalu menggunakan hand sanitizer. InsyaAllah kita akan menang. Hashtag kita teguh, kita menang bersama. Ya, kita masih lagi berperang dengan musuh yang tidak kelihatan dan juga kita tidak tahu bila akhirannya. Bagi pihak majlis mengadukan kehadiran Yang Berhormat Datuk Seri Haji Fadilah Bin Yusof, Menteri Kanan Kerja Raya Malaysia, dan Malaysia juga tidak lupa untuk mengucapkan sekalung penghargaan terima kasih dan selamat datang kepada Yang Berbahagia Datuk Dr. Ketua Setiausaha Yang Berbahagia Datuk Seri, Datuk hadirin sekalian ke Majlis Pelancaran Program Pembangunan Kontraktor Penyelenggaraan PPKP bersama pelaksana kontrak penyelenggaraan Kementerian Kerja Raya yang julung kalinya diadakan di bawah anjuran Bahagian Pengurusan Fasiliti Kementerian Kerja Raya dengan kerjasama Cawangan Segara Fasiliti Jalan JKR, Bahagian Khidmat Pengurusan, Bahagian Pengurusan Maklumat, Bahagian Dasar dan Antarabangsa, Unit Komunikasi Korporat dan Bahagian Pengurusan Sumber Manusia Kementerian Kerja Raya. Program pembangunan kontraktor penyelenggaraan adalah merupakan inisiatif Kementerian Kerja Raya Malaysia untuk memperkukuhkan serta memperlihatkan komitmen KKR terhadap penyampaian perkhidmatan penyelenggaraan. Semoga melalui pertemuan di majlis ini akan dapat memberi impak kepada pembangunan industri penyelenggaraan jalan persekutuan dan termasuklah jalan di Sabah, Sarawak, Labuan dan secara tidak langsung merealisasikan aspirasi kerajaan secara menyeluruh. Tetamu yang dihormati sekalian, seterusnya marilah kita bersama untuk menyaksikan paparan tayangan montaj mengenai pembinaan dan penyelenggaraan infrastruktur khususnya jalan dan lebuh raya. Sama kita saksikan di skrin. Program pembangunan kontraktor kecil penyelenggaraan ataupun singkatannya PPKP merupakan inisiatif kerajaan bagi membantu kontraktor kecil dalam mendepani cabaran ekonomi akibat pandemik COVID-19. Ini secara tidak langsung menjamin perkongsian sama rata bagi projek yang peruntukan kerajaan. Program ini juga selaras dengan fokus kerajaan dalam menjayakan wawasan kemakmuran bersama 2030. Jadi ini melibatkan kontraktor-kontraktor G1 hingga G4 lah. Dan ini pastinya pada saya dapat melonjak pertumbuhan ekonomi dan menyokong perniagaan dan seterusnya memperkasa kepada kontraktor-kontraktor kecil ni. Dan ini pastinya pada saya beri satu yang sangat penting kepada rakyat. Sumbangan ini, suntikan dana ini pada saya pastinya akan dapat meringankan beban kontraktor-kontraktor kecil yang sekarang ini terkesan dengan COVID-19 sejak daripada 18 Mac 2020 lepas. Sebagai syarikat konsesi yang diamanahkan menyenggara jalan-jalan persekutuan di Zon Tengah Timur, kami amat komited dengan aspirasi kerajaan membantu kontraktor-kontraktor kecil Bumiputera. Antaranya, kami membantu subkontraktor rutin dari segi bantuan modal awalan dengan pembekalan mesin rumput, papan tanda sementara dan juga pakaian seragam. Pemotongan pembayaran bagi pembekalan barangan tersebut dibuat secara berkala yang tidak membebankan kontraktor kami.
Kami ANZ Construction and Engineering telah bekerja dengan pihak Rockcare bermula daripada tahun 2005 bagi skop kerja-kerja potong rumput, cuci culvert dan longkang. Sepanjang tempoh perkhidmatan kami, pihak Rockcare telah memberi bantuan daripada segi modal permulaan dan juga latihan bagi melaksanakan kerja-kerja di tapak. Bermula dengan kontraktor kelas G1, kini kami telah menjadi kontraktor G3. Dengan pengalaman yang ada serta peluang dan bimbingan berterusan daripada Rockcare, pihak kami mampu melaksanakan kerja dengan tahap perkhidmatan terbaik. Terima kasih dan perhatian yang telah diberikan. Yang berhormat Menteri Kanan Kerja Raya Malaysia, Yang berhormat Menteri, Yang berbahagia Datuk-Datuk, bagi menambahkan keseriaan dan keceriaan serta menggarap aspirasi, Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Yang berhormat Datuk Seri Haji Fadilah bin Haji Yusof, Menteri Kanan Kerja Raya Malaysia untuk naik ke pentas bagi menyampaikan amanat dan seterusnya merasmikan program pembangunan kontraktor penyelenggaraan 2021. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih saudara dan saudari Mahkamah Majlis yang saya hormati Bahagia Datuk Dr. Syed Omar Saifuddin dan Syed Ihsan, Ketua Setiausaha Kementerian Kerja Raya, Ketua Eksekutif CIDB Datuk Engineer Ahmad Asri bin Abdul Hamid, Ketua Pengarah Lembaga Zahra Malaysia Datuk Engineer Muhammad Syaibi bin Hassan, Timbalan Ketua Setiausaha Sektor Dasar dan Pembangunan Datuk Badrul Islam bin Muhammad, Timbalan Ketua Pengarah Kerja Raya Sektor Infra Datuk Engineer Ahmad Reza bin Gulam Rasul, wakil-wakil dari ICU dan UKAS dan Perdagangan KKR, wakil-wakil syarikat konsesi, wakil-wakil daripada Persatuan Kontraktor, daripada presidennya atau wakilnya, rakan-rakan media dan tuan-tuan hadirin hadirat yang semati sekalian. Terlebih dahulu saya ingin memanjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin dan limpah kurnianya kita dapat bersama-sama di majlis pelancaran program pembangunan kontraktor penyelenggaraan tahun 2021 bersama pelaksana kontrak penyelenggaraan Kementerian Kerja Raya pada hari ini. Alhamdulillah, dengan adanya teknologi dan pembudayaan norma baru, kita masih berupaya melaksanakan majlis ini. Tinggi-tinggi penghargaan kepada wakil-wakil kementerian, MOF, Kementerian Pengguna Pesawat dan Kementerian dan Koperasi Medak, wakil KKR, JKR Malaysia, JKR Negeri Sabah, JKR Sarawak, JKR Wilayah Persekutuan Labuan, CIDB dan juga wakil syarikat kontrak Senggara Jalan. Kepada bahagian pengurusan fasiliti dan jawatan kuasa majlis yang telah berkumpul lumus untuk majlis menjayakan majlis ini, saya ucapkan tahniah dan terima kasih. Datuk-datuk, tuan-tuan dan puan-puan, tahun 2020 menyaksikan negara merangka pelbagai strategi membendung penularan COVID-19. Ini termasuklah melaksanakan kawalan pergerakan dan juga menutup sempadan negara, iaitu PKP, macam-macam lah, PKP, sekarang kita berada dalam keadaan PKP. Jadi lepas ni kita ada pula P yang baru, PKP yang baru. Pastinya secara tidak langsung ini memberi kesan pada ekonomi negara dan juga pendapatan rakyat. Bagi memastikan kesejahteraan rakyat, berbagai inisiatif telah dikenalkan. Antaranya pakej rancangan ekonomi prihatin rakyat ataupun prihatin PKS tambahan, pelan jana semula ekonomi negara ataupun penjana, kerangka inisiatif tambahan khas ataupun kita prihatin, dan pakej bantuan perlindungan ekonomi dan rakyat Malaysia ataupun PERMAI. Secara keseluruhannya pakej ini berjumlah 320 bilion ringgit.
Terkini kerajaan telah mengumumkan program strategik memperkasa rakyat dan ekonomi atau pemerkasa yang bernilai 20 bilion ringgit dengan suntikan fiskal baru oleh kerajaan berjumlah 11 bilion ringgit. Di bawah inisiatif keempat, program pemerkasa ini fokus diberikan kepada kontraktor G1 hingga G4 bagi projek-projek penyelenggaraan seperti pembaikan infrastruktur dan juga fasiliti awam. Hadirin yang dihormati sekalian, untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, bagi tahun 2021, KKR telah menerima peruntukan penyelenggaraan sebanyak 1.3 bilion ringgit. Untuk kali ini adalah untuk melaksanakan kerja-kerja penyelenggaraan di bawah program khusus sediaan KKR yang terdiri daripada senggaraan jalan persekutuan, penyelenggaraan lampu jalan, pembaikan jambatan, kerja berkala pavement di jalan persekutuan, bangunan guna sama persekutuan, quarters milikan KKR dan juga cerun di jalan persekutuan. KKR juga telah mendapat peruntukan belanja tambahan sebanyak 200 juta ringgit untuk penjagaan jalan persekutuan di bawah penyelenggaraan kecil. Peruntukan ini dihaskan untuk program pembangunan kontraktor penyelenggaraan. Ini yang saya katakan tadi, PKP yang baru lah, ni PPKP, program pembangunan kontraktor penyelenggaraan bagi penjagaan kecil di dalam persekutuan untuk kontraktor G1 hingga G4 pada tahun ini. Peruntukan PPKP ini dipecahkan kepada 1 juta ringgit untuk Semenanjung dan 1 juta di Sarawak, Sabah dan juga wilayah persekutuan Labuan. Pelaksanaan PPKP adalah berdasarkan parameter berikut. Pertamanya, garis masa pelaksanaan dalam penjagaan jalan persekutuan pada tahun 2021. Kedua, kaedah pemilihan dan tapisan peserta program PPKP. Ketiga, cadangan dan kaedah agihan kerja-kerja kecil penjagaan jalan kepada peserta PPKP. Dan yang keempat, kaedah penilaian dan pemantauan prestasi peserta program PPKP. Saya melihat program ini akan menjadi intervensi strategik antara kerajaan dan syarikat konsesi penyelenggaraan bagi memberi ruang dan peluang kepada kontraktor kecil bergiat aktif dalam penyelenggaraan jalan persekutuan. Saya berharap menerusi program ini akan dapat membantu kontraktor kecil menjana pendapatan dalam situasi ekonomi yang mencabar. Hadirin yang dihormati sekalian, untuk makluman, terdapat lebih daripada 500 kontraktor G1 hingga G4 yang menepati syarat dan kriteria di seluruh Malaysia telah dipilih untuk menyertai program ini oleh jawatan kuasa bebas yang dilantik. Jawatan kuasa bebas ini dianggotai oleh JKR, wakil kerajaan dan wakil konsesi untuk menilai kontraktor kecil di seluruh Malaysia termasuk peringkat daerah berdasarkan pada kategori pendaftaran CIDB, keupayaan kerja sedia ada, lokaliti dan juga skor bintang oleh CIDB. Kesemua kontraktor ini akan diberi pemarkahan berdasarkan pada kriteria dan syarat yang telah ditetapkan. Jawatan kuasa pelantikan seterusnya akan dilaksanakan oleh syarikat konsesi mengikut zon dan daerah yang ditetapkan, termasuk mengeluarkan arahan kerja ataupun AK berdasarkan skop kontrak yang telah diluluskan. Syarikat konsesi dan juga JKR tanggungjawab memantau pelaksanaan kerja di tapak bagi memastikan kerja tersebut dilaksanakan secara teratur dan menepati spesifikasi yang ditentukan. Datuk-datuk, tuan-tuan dan puan-puan, agihan kerja ini adalah berdasarkan pada dua jenis kerja di bawah konsesi penyelenggaraan, iaitu yang pertama kerja berkala pavement sebanyak 70% yang terdiri daripada kerja premix overlay, premix mill and pave dan reconstruction works. Yang kedua, kerja berkala bukan pavement pula sebanyak 30% diperuntukkan untuk kerja memasang rambut jalan, membaiki longkang dan kerja-kerja lain yang berkaitan. Menerusi 4 konsesi penjagaan jalan persekutuan di Semenanjung, sebanyak 336 kontraktor akan dilantik mengikut daerah dan pecahan grade, iaitu G1 seramai 215 kontraktor, G2
31 kontraktor, G3 70 kontraktor dan G4 20 kontraktor. Manakala bagi negeri Sabah, Sarawak dan wilayah Persekutuan Labuan pula sebanyak 227 kontraktor akan dilantik di bawah 2 konsesi penjagaan jalan persekutuan. Kontraktor ini adalah mengikut pecahan grade iaitu G1 122 kontraktor, G2 29 kontraktor, G3 50 kontraktor dan G4 26 kontraktor. Agian kerja ini telah diambil kira secara optimal dan adil agar lebih ramai kontraktor grade G1 hingga G4 dapat diberikan kerja mengikut kelayakan yang ditetapkan. Hadirin hadirat yang saya hormati sekalian, penilaian prestasi kontraktor akan dikelaskan pada sangat baik, sederhana dan lemah. Pengelasan ini merangkumi beberapa kriteria, iaitu pertamanya mematuhi jadual pelaksanaan, kedua mematuhi skop kerja, ketiga pengurusan sumber, keempat keupayaan teknikal, kelima kualiti kerja, keenam kerjasama dan ketujuh mematuhi peruntukan yang diluluskan dan kelapan pengawasan penyediaan oleh kontraktor. Kaedah penilaian dinilaikan berdasar 2 konsep, iaitu pertama latihan 20%, kedua pengurusan tapak bina 60% dan prestasi kerja 20%. KKR mengharapkan agar kontraktor ini dapat berfungsi dan berdaya maju dengan bimbingan oleh syarikat konsesi dan JKR apabila program ini tamat nanti. Hadirin yang saya muliakan, hasrat saya sebagai Menteri Keuangan Kerja Raya adalah ingin memastikan kerja-kerja penyelenggaraan dilaksanakan dengan berkualiti sepanjang masa dan bila-bila masa. Saya ingin menyeru kepada anda semua agar sentiasa produktif dan responsif terhadap kerja penyelenggaraan di jalan persekutuan. Pengurusan aset dan fasiliti yang sinonim dengan perkhidmatan penyelenggaraan telah diangkat menjadi salah satu teras di bawah dasar pembinaan negara 2030. Ini menunjukkan bahawa perkhidmatan penyelenggaraan bukan sahaja penting di KKR, tetapi akan menjadi agenda nasional untuk 10 tahun yang akan datang. Untuk itu, saya mengharapkan dan berdoa semoga program ataupun kaedah baru yang kita perkenalkan ini bukan sahaja baik untuk kontraktor membuka peluang, tapi pada masa yang sama saya mengharapkan kerjasama erat di antara syarikat konsesi dan JKR, dan semoga apa yang kita laksanakan akhirnya akan dapat memberi hasilan yang terbaik, bukan sahaja kemudahan dan keselamatan pengguna jalan raya, keadaan jalan kita bertambah baik, tapi yang akhirnya ialah apa yang diperuntukkan dapat dimaksimumkan dari segi manfaatnya, bukan sahaja pada kontraktor tapi merancangkan ekonomi dan kesejahteraan rakyat kita. Itu saya dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim dengan ini merasmikan program pembangunan kontraktor penyelenggaraan PPKP 2021. Sekian. Taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oleh pelancaran program pembangunan kontraktor penyelenggaraan dipersilakan Yang Berhormat Menteri untuk memasukkan replika arahan kerja ke dalam spot yang disediakan. Seterusnya menyempurnakan perasmian.
Dengan ini sempurna sudah Majlis Pelancaran Program Pembangunan Kontraktor Peninggalan 2021. Boleh juga. Mau sawak tak? Mau sini? Ha? Sahabat balik? Kucing sini? Oh, pasal lah. Sahabat kemas lah. Betul. Okey. Dah ready? Pertama sekali, terima kasih kepada rakan-rakan media yang dapat membuat liputan untuk program pelancaran program penyelenggaraan kontraktor penyelenggaraan jalan persekutuan pada tahun ini, di mana tahun ini untuk program ini kita mendapat sebanyak 200 juta ringgit. 100 juta adalah untuk Semenanjung, manakala 100 juta lagi adalah untuk penyelenggaraan di Sarawak, Sabah dan wilayah Persekutuan Labuan. Cuma pendekatan baru kita ialah dengan kita menubuhkan jawatan kuasa bebas, di mana jawatan kuasa dulu memang dah ada, tapi kali ini kita perkukuhkan lagi. Kali ini kita nak pastikan bahawa semua kontraktor yang dipilih ini pertama sekali mestilah berdaftar dengan CIDB. Kemudian akan dinilaikan adakah kontraktor ini adalah kontraktor yang aktif ataupun tidak. Dan semua ini menjadi kriteria yang saya sebutkan tadi. Ada beberapa kriteria dah ditentukan. Dan diharapkan dengan adanya kriteria ini, konsesi dan JKR akan bimbing mereka supaya mereka ini nanti benar-benar menjadi kontraktor penyelenggaraan yang berkemahiran. Kita tak mahu lagi berlaku bila kontrak dibagi, nanti kontraktor ini jual kontrak. Kita tanya, apa yang kita nak lakukan ialah untuk melahirkan players dalam penyelenggaraan yang genuine, yang benar-benar dapat kerja dia sendiri yang buat, bukan dia nak jual kontrak dan sebagainya. Dan kita tak mahu wujud juga ada ketil-ketil yang akan mengawal kontraktor ini nanti. Yang ini cuba kita elakkan, dan kita tahu ini berlaku di peringkat akar umbi. Sebab itu kali ini kita perketatkan dan kita mengharapkan kerjasama erat dengan JKR, syarikat konsesi, dan yang lebih utama sekali ialah persatuan-persatuan yang ada untuk memastikan bahawa ahli-ahli mereka benar-benar melaksanakan kerja ini dan hasrat kerajaan untuk bukan saja membantu kontraktor G1 hingga G4 ini, tapi yang penting ialah melahirkan kontraktor betul-betul yang berwibawa, yang betul-betul membuat kerja. Okey? Alright? Terima kasih. Peruntukan ni ada sebahagian daripada program pemangkasan. Pemangkasan nanti akan ada lagi. Yang ini adalah peruntukan daripada Belanjawan 2021 tambahan. Peruntukan tambahan lah. Tapi maksudnya peruntukan di bawah Pemekasa pun ada juga untuk program ini. Nanti kita akan nilaikan berapa banyak yang kita akan dapat, baru kita akan pastikan apa yang program akan kita laksanakan bila Pemekasa ini diturunkan peruntukan daripada MRF nanti. Betul sih, tadi ada Sri Malaysia pasal jual kontrak semua. Adakah tindakan jawatan kuasa tu bagaimana tindakan jika mengenal pasti? Sebab tu kita ada buat satu tadi dari segi rating, iaitu dari segi rating syarikat kontraktor ini sangat baik, sederhana dan yang sudah pasti tidak memuaskan lah. Jadi mana yang tidak memuaskan, itu dari segi performance kita akan latih dan sebagainya. Tapi kalau berlaku didapati bahawa kontraktor yang diberi projek ini dia tak laksanakan sendiri, dia jual projek misal kata, saya pastikan bahawa jawatan kuasa ini akan ambil tindakan tegas, iaitu dia tidak akan dapat peluang lagi pada masa akan datang. Dia akan terus di blacklist. Okey. Maksudnya pemilihan di peringkat awal tu
di kalangan kontraktor yang tiada masalah seperti inilah. Maksudnya yang tidak memuaskan tu dah ditapis. Telah Yang ditapis. untuk yang pertama ni semua dah ditapis berdasarkan apa yang dicadangkan oleh CIDB. Dan kita akan pantau pelaksanaan dan kita akan terus tambah baik sistem pemilihan kontraktor inilah setelus yang boleh. Dan kita akan gilirkan sebab jumlah kontrak yang dapat ni, yang dah dapat kali ini mungkin akan datang, dia beri peluang orang lain lagi lah. Tapi yang pasti pemilihan ini berdasarkan mereka yang benar-benar di qualifykan oleh jawatan kuasa. Semua ni bang, kontraktor baru tu macam mana? Tak, yang sudah pun berdaftar dengan CIDB. Maknanya lebih 20 tahun ke macam mana? Tak, janji dia dah berdaftar. Ada mungkin baru berdaftar hari ni. Yang dah berdaftar lah maknanya yang dah dapat memenuhi kriteria yang kita tetapkan tu. Ya. Tentang sub accident yang happen last week ni, boleh katanya surat laporan Pasal Sukeh, ya. Tunggu dulu. Saya nak fokus pada ini saja. Tapi untuk semua insiden apa, kita akan buat statement dari masa ke semasa. Berapa lama Apa update? Boleh turunkan berapa lama untuk siasatan untuk KL, untuk case sub ada? Sekatan? So how long do you plan to for investigation for the sub? Investigation depending on which authority. Right now the incident, as far as the latest incident, it comes under jurisdiction of Department of Safety and Health because it involved equipment on the project site. So that one is you have to ask Department of Safety and Health. Okay? Right. So the rest we have issued you all the statement. Right now there are few statements that has been issued by CIDB, by LLM. So as far as our jurisdiction is concerned, you just stick with whatever statement that we have issued. So for now, Any updates, we will issue you with a statement. so now do we know the cause of the accident from the initial investigation? That one you have to wait for the official report from Department of Safety and Health. When for the official report? You have to ask Department of Safety and Health. Dan tu sini projek Sukeh tu dia sudah berjalan seperti biasa kan macam mana? Untuk Dilakukan seperti hari itu lagi. masa ni masih tutup. Pasal kerja-kerja yang latest statement yang kita keluarkan ialah the audit tu kan. Independent audit akan membuat auditing dan kerja hanya boleh dimulakan bila kita dah berpuas hati bahawa segala proses sudut keselamatan ditapak untuk pekerja, untuk orang awam dan keseluruhan aspek itu dipenuhi. Barulah kita akan benarkan apa. Setakat ni kita belum menerima laporan penuh daripada audit bebas yang telah dilantik. Mengenai untuk sub accident yang isu, DAP punya nanti ada minta untuk satu investigation yang independent. Will KL consider the? We have issued the statement, right? Independent audit has been appointed. So now they are conducting not only on that incident, but the whole highway right now. The whole highway that is under construction, not only Sukeh, but also Duke and also EKBE, which is ongoing right now. We're conducting so that all the independent audit will conduct to make sure all the SOPs in terms of safety and health on project sites involving workers, involving the public are well taken care. So they'll come up with a recommendation. Right now they're still doing the audit. What about the victim driver? Is KL taking care of the status of the victim driver? The driver who? The one I think the contractors will, the developer of the project and also the contractor will have to take care of that. As far as the project is concerned, it is covered under workman compensation and also public coverage insurance. Dari sini nak clearkan sikit. Tadi tu sini cakap selain SUP, Duke dengan NJB terus bersama dalam EKBE. EKBE is Kelang
Pasal yang ni semua melibatkan live traffic. Live traffic maknanya sebab tu kita nak conduct balik supaya mereka kaji balik keseluruhan aspek apa tu. Itu yang kita nak mereka buat. Maknanya badan pelantikan bebas ni baru kan? Ya. Kita dah arahkan semua syarikat konsesi ni melantik konsultan bebas untuk menilai baliklah segala SOP untuk memastikan sudut keselamatan, kesihatan diambil supaya kita dari rekomendasi itu nanti apa kelemahan dapat diperbaiki untuk mengelakkan berlaku lagi kemalangan pada masa akan datang. Boleh komen tentang UMNO dengan Saya bukan UMNO. Tak komen. Okay? Okay, thank you. Alright. Thank you. Itu juga yang juicy. itu news kan? Ya, ni bukan news dah. News. Luki dengan luki juga.